Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini di Virtual Upskilling Program Preparation for Entering Universities. Saya Nur Syakira Azra selaku pengacara majlis pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para hadirin yang sudi meluangkan masa bersama kami untuk menjadikan program anjuran kami sendiri iaitu pelajar semester 3 dari program pengurusan sumber manusia. Hadirin sekalian, bagi memberkati lagi program kita pada petang ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Azri. Majlis mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka samiun alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka labaru jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim. Curilah rahmat dan rahim-Mu ke atas program kami ini, ya Allah. Ya fa'alul ya lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan program kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari membuat taat kepadamu. Kepadamu juga, ya Allah, kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Azri di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin sekalian, memasuki alam universiti ini, dunia kelihatan seolah-olah menjadi jauh lebih besar bagi perspektif seorang yang bergelar mahasiswa. Mungkin juga boleh menjadi sedikit menakutkan. Sebahagian besar para pelajar juga akan sukar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku kerana terpaksa meninggalkan zon selesa semata-mata untuk memberi tumpuan kepada prestasi yang lebih baik dalam pelajaran di peringkat yang lebih tinggi ini. Mereka juga haruslah menyedari hakikat dalam kehidupan pada hari ini yang mana ianya sangat mencabar dan seharusnya bersiap sedia sama ada dari segi mental dan fizikal. Oleh itu, selaras dengan tajuk program, pada panel pada petang ini akan menerangkan dengan mengenai persediaan yang perlu dilakukan untuk memasuki alam universiti. Baiklah, sebelum kita memulakan program kita, dijemput sekali lagi saudara Muhammad Azri selaku ketua projek untuk memberi ucapan kata aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama berkumpul pada hari ini bagi menjayakan program yang bertajuk Preparing for Entering Universities. Pertamanya, kami ingin mendedikasikan ucapan penghargaan ini kepada pensyarah terbaik kami, Dr. Ahmad Azman bin Muhammad Anwar. Kerana tunjuk ajar serta bimbingan daripadanya, kami dapat melaksanakan program ini dengan jayanya. Kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir kerana sudi meluangkan masa bersama-sama pada hari ini. Program ini tidak akan dapat direalisasikan jika tiada sokongan daripada anda semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Para hadirin sekalian, saya berharap agar program yang dirancang ini akan mampu memberi manfaat kepada anda semua dan dapat membuat persediaan dengan mengetahui perkara yang bakal dihadapi di universiti. Saya juga berharap para pelajar akan berasa teruja dan bersedia untuk melangkah ke alam universiti nanti. Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi hadir dan meluangkan masa dalam program kami. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua ahli kumpulan di atas segala usaha dan kerjasama dalam menjayakan program ini. Sekian daripada saya, terima kasih.
Terima kasih diucapkan kepada ketua projek kita iaitu saudara Muhammad Azri di atas ucapan kata aluan itu tadi. Seterusnya, saya akan bertanyakan pendapat daripada barisan panel pula. Baiklah, kita mulakan dengan panel yang pertama iaitu saudari Siti Nur Ashma. Pada pendapat anda, apakah persediaan awal yang perlu dilakukan oleh pelajar? Terima kasih pengurusi majlis. Pertama sekali, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Najma binti Wasyabari. So, sebelum kita pergi lebih lanjut untuk mengetahui tentang tip persediaan untuk masuk ke alam universiti, kita kena tahu kenapa kita perlu bersedia untuk masuk ke alam universiti. Okey, first kali adalah untuk mengelakkan daripada kita berhenti separuh jalan. Maksudnya apa? Maksudnya kita belajar dekat satu sem, tak pun kita belajar separuh sem. Lepas tu tiba-tiba kita rasa macam kita nak berhenti. So kita pun berhenti. Sebab apa? Sebab kita tak bersedia sepenuhnya dari segi mental atau fizikal. Yang kedua adalah untuk menyesuaikan diri dengan baik bila kita dah dapat tahu macam mana kita nak handle semua perkara DU. Contohnya kita tahu macam mana kita nak handle kita punya keuangan, kita punya pengangkutan pergi dan balik dan juga uruskan kita punya pergaulan antara rakan-rakan kita lah. Dan last sekali adalah supaya kita tidak tersilap memilih kursus. Ni perkara pertama yang patut kita ambil berat lah sebelum kita masuk ke universiti. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab kita kena ambil tahu tentang kursus yang kita nak. Kita ni kenalah pilih kursus yang kena dengan minat kita kan. Contohlah kalau kita minat memasak, so takkanlah kita nak ambil kursus engineering, mestilah kita ambil kursus kulinari kan. Lepas tu kita patutnya semak dulu struktur pengajian kursus tu. Maksudnya macam kita ambil tahu subjek apa yang kita akan belajar kalau kita ambil kursus tu. Lepas tu berapa subjek yang perlu kita ambil dalam satu semester. Lepas tu macam mana kita nak nilai keputusan akademik kita ni mengikut kiraan PNGK, CGPA, pointer. Lepas tu kita kena tahu juga berapa lama tempoh pengajian untuk setiap semester tu. Dan ni yang paling orang suka termasuk saya sendirilah, iaitu cuti semester kita bila, berapa lama dan bulan berapa. Next slide. Okay. Persediaan yang pertama yang kita perlu buat adalah dari segi pengangkutan. Pertama sekali kita kena tahu maklumat berkaitan pengangkutan. Terutamanya kalau kita ni pertama kali kita berjauhan dengan parents kita kan. Kita kena tahulah kalau kita nak balik kampung, kita nak naik bas ke, kita nak naik flight ke. Kita kena tahulah kalau kita, tapi biasanya kalau kita baru masuk belajar macam hari first tu kita masuk college, of course lah macam parent kita yang hantarkan since barang kita banyak kan. Tapi takkan lepas ni tiap kali cuti SEM ke, cuti perayaan ke, kita nak suruh parents mari ambil. Contohlah kalau kita belajar jauh, kita asal Terengganu tapi kita belajar Johor. Takkan kita nak suruh parents kita ulang alik mari ambil tiap-tiap cuti. So kita kenalah macam berdikari kan. Seterusnya ialah kita hendaklah mengelakkan kelewatan pembelian tiket. Hal ni biasanya berlaku menjelang hari perayaan, tak pun masa cuti semester sebab semua orang nak balik kan. So kita kena ambil langkah awal, macam kita beli tiket awal seminggu ke. So nanti tak adalah macam tiket tu habis. Lainlah kalau kita nak beraya kat perantauan ke, kita nak beraya jauh dari parents, tapi siapa je kan nak raya pertama tanpa parents kan. Lagipun sekarang ni kan dah boleh beli tiket online kan. Okay, yang seterusnya ialah kita kena tahu cara untuk menempah tiket. Ini khusus untuk pelajar yang belajar jauh. Contohnya, kita asal Kelantan, kita belajar dekat Sarawak atau Sabah. So kita kena tahulah cara nak tempah tiket flight. Kita kena tahu nak tempah tiket kapal terbang tu macam mana kan. Tapi biasanya pelajar Sabah Sarawak ni kalau dia belajar kat Semenanjung macam Kuala Lumpur ke, Selangor, Kedah, diorang jarang tau balik ke kampung diorang. Melainkan kalau cuti panjang lah macam cuti semester. Sama juga kalau pelajar tu dari Semenanjung macam kita lah. Macam kita orang Terengganu kita belajar dekat Sabah atau Sarawak. Diorang pun jarang balik tapi tak apalah. Mungkin ni peluang kita untuk kita belajar budaya orang Sarawak atau Sabah macam mana. Tak pun kita boleh jalan-jalan dekat tempat menarik kan. Dekat Sabah Sarawak kan banyak tempat menarik kat Sabah Sarawak tu. So sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel pertama kita di atas perkongsian maklumat.
Seterusnya, bagaimana pula dengan persediaan barang keperluan dan persediaan dari segi mental dan fizikal pelajar? Terima kasih kepada pengurusi majlis. Okey, sekarang kita masuk kepada barang keperluan. Untuk memudahkan korang semua, perlu tahu kategori-kategori mana barang yang wajib, yang tak wajib, yang boleh beli sebab dekat sana biasanya ada kedai untuk korang beli. Okey, first, barang yang paling wajib korang kena bawa salinan kad pengenalan, selit keputusan, SPM, CPM, matrikulasi, sumber CJ, selit penyata gaji ibu bapa, laporan pemeriksaan kesihatan, gambar pasport 4 kemping, surat tawaran kemasukan ke universiti. Seterusnya, bagi pakaian pula, baju kurung bagi perempuan, bagi yang lelaki baju Melayu lah dengan samping. Okey, seterusnya baju t-shirt, kemeja lengan pendek atau panjang, seluar, sweater. Untuk footwear, korang nak beriadah ke apa, pakai kasut tertutup, kasut surang, flip-flop, sandal dan sok. Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Okey, korang kan nak belajar kan mestilah bawa alat tulis. Okey, bagi kategori alat tulis ni korang bawa text pad, pen, pensel, liquid paper, eraser, pembaris, tape, file. File ni perlulah korang bawa sebab mudah nak untuk urusan assignment korang print ke apa, masuk je dalam file. Okey, A4 paper, paper clip. Okey, korang kan duduk lama dekat asrama atau hostel kan. Korang nak dobi ke atau mandi, korang perlulah bawa bakul, sabun baju, pelembut baju, penyakup baju, shampoo, sabun mandi, pencuci muka, ubat gigi dan berus gigi. Okey, seterusnya gadget dan peralatan elektrik ni, korang kalau masuk universiti, hostel ataupun asrama, kalau online pun mestilah laptop dengan handphone ni wajib, benda yang wajib bagi korang lah. Jadi korang bawa laptop dan pengecas, handphone dan pengecas, pen drive, wire extension dan paling penting sekali pemanas air. Kalau korang lapar kan nak masak Maggi ataupun nak masak air Milo ke apa, nak makan ke, tu je lah untuk barang keperluan. Sekarang saya serahkan kepada panel seterusnya untuk persediaan mental dan fizikal. Silakan. Okey, terima kasih kepada panel kita, Saudari Ain. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada persiapan mental dan juga fizikal kita sebelum kita melangkah ke alam universiti. Jadi kita akan lebih mengetahui lebih lanjut bagaimana kita memahami kepentingan dan boleh mengurus penjagaan diri, pengurusan mental, emosi dan sosial serta kesihatan dan keselamatan diri kita. Jadi kita akan kupas satu persatu. Next slide kita akan pergi kepada persiapan mental dahulu. Okey, untuk kita sedia maklum kan bahawa kita semua mempunyai emosi dan mental kita yang nak kita kawal kan. Tapi bagaimana kita cara kita mengendalikan emosi kita, itulah yang kita hendak tahu sebagai seorang pelajar, betul tak? Jadinya yang pertama adalah sebagai pelajar kita mesti berkeupayaan dalam menumpukan perhatian ataupun fokus dalam pelajaran. Okay, kita bercakap mengenai fokus kan. Jadi minda yang sihat perlu ada sebagai seorang pelajar dalam menumpukan perhatian dalam pelajaran kita. Jadi untuk kita berjaya terutamanya dalam kelas kan, kita mestilah menjadi pendengar yang baik kepada mentor kita ataupun kepada cikgu kita yang sedang menyampaikan ilmu dalam kelas. Jadi untuk kita lebih fokus, kita mesti mendengar, lepas tu kita kena faham apa yang disampaikan. Kadang-kadang kita hilang fokus tau. Sebab apa? Sebab handphone selalu ada dekat sebelah kita. Kadang-kadang tu kita belajar tak sampai pun 5 minit tapi pegang handphone 2-3 jam, kita fokus kat situ saja. Jadi kita akan hilang fokus lah. Apa yang cikgu kita sampaikan, lecturer kita sampaikan, kita tak faham. Okay, kita tak ada memori tentang tu.
kita tak ada memori jangka panjang. Jadinya macam ni kita nak menajamkan fikiran gitu, kita kena buatlah repeat balik, buat latih to be, buatlah nota ringkas semasa kita belajar tu kan, untuk menajamkan lagi fikiran kita tentang subjek yang kita belajar tu. Jadinya untuk kita istiqomah dalam pelajaran ni, kita mesti ada effort untuk belajar. Tak ada effort, macam mana kita nak berjaya betul tak dalam belajar? Jadi seterusnya, sebagai pelajar, pengurusan masa yang bijak amat penting. Sebab apa? Masa itu sangat penting sebab orang kata masa itu emas kan. Tu orang kata akak ni klise lah, masa itu emas. Masa itu emas, kita orang tahulah masa itu emas. Tapi masa emas pada masa tu korang tahu tak apa? Emas tu yang kita kejarkan itu adalah kejayaan kita. Okay, bila kita lambat capai kejayaan kita tu, emas yang kita nak capai tu kemungkinan akan hilang ataupun mungkin dah jadi hak milik orang lain pun. Tengok betapa ruginya kita bila kita tak uruskan masa kita dengan bijak. Jadinya kita nak buat pengurusan masa ni, kita mesti ada jadual harian kita. Okay, kita aturkan urusan harian kita satu persatu. Okay, mana jadual untuk belajar, jadual untuk buat assignment, jadual untuk istirahat ataupun jadual untuk kita main game. Okay? Kalau urusan kita teratur, kita tak akan kelam kabut menguruskan urusan-urusan yang lain. Okay? Kita tak akan tangguh assignment kita tak akan buat last minute. Orang kata last minute ni lebih, idea lebih mencurah-curah. Betul tak? Student memang buat last minute. Tapi tahu tak, last minute ni sebenarnya membuatkan mental kita lagi penat, tahu tak? Sangat-sangat penat, koyak. Sebab kita nak rushing untuk buat assignment tu sampai siap. Tu submit dia mesti tepat pada waktu dia. Keesokan harinya pula kita bangun, badan kita lemah, otak kita jadi jam. Nak fokus pula pada kelas pagi. Automatic out. Kita punya nak fokus tu, kita tak dapat fokus lah. Okay, jadinya pengurusan masa yang bijak tu amat penting dalam kalangan pelajar. Jadi seterusnya adalah bersikap positif ataupun bersangka baik. Ataupun kita sebut sebagai husnuzon. Husnuzon terhadap diri kita, terhadap ibu bapa kita, terhadap orang sekeliling kita, ataupun husnuzon, yang paling penting husnuzon dengan pencipta kita lah. Okay, itu yang paling penting. Jadinya apa itu sikap positif? Bila minda kita sihat, dia akan membawa kita ke arah yang lebih positif. Ke mana-mana je kita positif, hasil dia yang kita peroleh akan membawa kepada kejayaan yang cemerlang. Jadinya sama juga macam dekat universiti, kan, sebelum kita nak masuk universiti kan, belum sampai lagi ke pintu universiti, kita dah fikir macam-macam. Layak ke aku nak masuk universiti ni? Mampu ke aku bawa subjek ni? Kan? Jadinya kos yang aku bawa ni boleh ke aku terima? Kan? Jadinya kita bersikap negatif dulu sebelum kita memulakan langkah ke universiti. Jadi fikiran negatif tu sangat tidak elok untuk kita. Terutamanya untuk kita berjaya kan sebagai seorang pelajar. Jadinya sebenarnya di universiti ni sebenarnya best tau kalau korang masuk, sebab terutamanya lagi ketika kita bersemuka ataupun face to face dengan orang lain. Banyak program yang kita akan join, kita dapat release tension dengan join aktiviti-aktiviti yang ditetapkan oleh pihak universiti. Jadi kita akan lebih bermotivasi, kita lebih produktif di universiti. Kalau sekarang ni kan online kan, online pun banyak juga kelebihan dia, best juga. Terutamanya apabila kita buat video presentation dengan rakan-rakan sekelas kita kan. Dan juga kita daripada aplikasi yang kita tak tahu, kita tahu nak guna dia. Jadi itulah yang lebih menariknya belajar online ni. Terusnya kita pergi pula kepada persiapan fizikal kita. Okay, bagaimana persiapan mental kita sebagai seorang pelajar, begitulah persiapan fizikal kita semasa belajar. Jadinya mental seiring dengan fizikal. Okay, yang pertama kita mestilah menjaga pengurusan diri. Okay, kita mesti menguruskan diri dengan baik. Pandai menjaga diri, okay, dari segi jaga pemakanan diri. Sangat penting sebabnya kita mestilah makan makanan yang berkhasiat. Okay, makanan-makanan yang berkhasiat ni bagus untuk minda kita
Okay, untuk kita belajar, untuk kita lebih fokus, kita senang ingat bila kita makan makanan yang berkhasiat. Okay, dan jangan elakkan daripada makan makanan ringan. Okay, macam fast food kita selalu makan kan, dan juga pengambilan gula yang berlebihan. Okay, sekarang ni kan banyak jenis penyakit-penyakit yang timbul kan disebabkan oleh lifestyle kita, pemakanan kita yang tidak seimbang. Jadinya pemakanan yang sihat ni amat penting. Seterusnya, tidur yang cukup. Sebagai pelajar, tidur yang cukup ni memang penting. Sebab apa? Badan yang sihat, otak, dengar tak? Badan yang sihat, minda yang cergas. Sebab kita tidur yang cukup. Kita sebagai pelajar ni sekurang-kurangnya 8 jam kita punya masa untuk rehat, untuk tidur kan. Sebabnya badan kita ni sebenarnya hanyalah makhluk Allah yang kita pinjam untuk kita menjalani kehidupan yang lebih bermanfaat. Jadi jagalah badan kita ni sebaik-baiknya. Seterusnya, belajar secara berkumpulan. Daripada aspek belajar secara berkumpulan ni, bila kita masuk universiti, kita kena pandai berkomunikasi dengan baik. Bijak berurusan dengan rakan sekelas kita. Sebab apa? Sebab sejak dulu lagi, zaman sekolah lagi, kita diterapkan dengan study group, betul tak? Study group ni sangat baik sebab dia banyak kelebihan dia dari segi pengurusan pembelajaran, dari segi pengurusan masa kita, dari support daripada rakan-rakan kita membuat kita lebih macam bermotivasi lagi untuk kita untuk belajar di universiti. Dan lagi satu kan, janganlah menyendiri di universiti, macam tak bergaul dengan orang. Sebab bila kita tak bergaul, kita rasa macam down tau. Kita rasa macam tak ada orang support dia untuk belajar. Menyebabkan dia kata, cukuplah sampai sini je lah aku belajar, berhentilah, orang give up. Jadinya kita mestilah pandai bergaul dengan orang. Berkomunikasi itu adalah satu kunci yang penting lah untuk belajar nanti. Seterusnya, ni penting, kreatif dan inovatif dalam penggunaan teknologi. Bila kita menggunakan teknologi zaman sekarang ni kan, seperti handphone kita, telefon pintar, laptop dan tablet kita, sangat berkesan apabila kita belajar sekarang lah. Sebab kita guna aplikasi ni untuk kita belajar dan menimba ilmu, cari akses tertentu, kita nak buat video yang lebih menarik kan, nak dapat markah yang lebih cemerlang dengan video-video yang kreatif. So kita sebagai murid atau pelajar mestilah mengaplikasikan ilmu ini dengan teknologi. Jadi kemahiran tu mesti ada sebagai seorang pelajar. Seterusnya, sampai situ je lah saya punya perbincangan tentang persiapan mental dan fizikal pelajar. Harapnya dapat diaplikasikan kepada anda semua, bakal mahasiswa dan juga mahasiswi di Universiti Kelang, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel kita, iaitu Saudari Siti Nur Aimilah dan Nur Fazana Izzati, di atas perkongsian maklumat yang cukup bermanfaat itu tadi. Bagaimana pula dengan pendapat daripada panel terakhir kita, iaitu Saudari Nur Atirah? Boleh terangkan sedikit mengenai persiapan pelajar dari segi kewangan? Terima kasih pengurusi majlis. Saya akan membentangkan aspek pengurusan kewangan. Belajar menguruskan kewangan membantu mendisiplinkan para pelajar untuk uruskan kewangan dengan baik dan membina simpanan untuk hari akan datang sebanyak mungkin. Next slide. Tips yang pertama adalah buat bajet perbelanjaan. Biasanya mahasiswa ni dia dapat duit daripada mak ayah, PTPTN dan beasiswa. Bila kita dapat duit ni, kita tak boleh terus habiskan. Sebaliknya kita kena rancang dahulu. Macam mana nak rancang? Kita bahagikan duit bulanan yang kita terima untuk perkara seperti yuran, makan minum, buku, bil, rumah sewa, minyak motor atau kereta dan lain-lain. Lepas tu tetapkan limit perbelanjaan untuk setiap perkara tersebut supaya kita tahu dan dapat membuat pengurusan kewangan dengan bijak. Tips yang kedua pula. Pinjam secara bijak. Kebanyakan mahasiswa ni dia menggunakan pinjaman PTPTN untuk sambung pengajian. Bila dapat duit PTPTN ni, jangan terus belanja tak tentu hala.
Contoh beli handphone baru, selalu pergi wayang dan berbelanja mewah. Kita kena ingat duit yang kita pinjam ni perlu dibayar semula. Lepas tu, usaha sebolehnya untuk dapatkan diskaun PTPTN dengan mendapatkan pencapaian yang sangat cemerlang dalam pelajaran. Kalau pointer kita setiap semester tinggi dan CGPA kelas pertama, layak untuk dapat pengecualian bayaran PTPTN dan boleh ditukar menjadi beasiswa lagi. Kemudian kita balik kepada tips yang ketiga. Cari diskaun pelajar. Banyak tempat dan servis yang memberikan diskaun pelajar. Contohnya kedai buku dan TGV Cinema yang memberikan diskaun kepada pelajar. Jangan segan untuk minta diskaun pelajar ni sebab kita boleh jimat. Oleh itu jangan lepaskan peluang ni. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, jutaan terima kasih diucapkan kepada semua panel di atas penyampaian pendapat dan maklumat yang cukup bermanfaat itu tadi. Oleh itu, selesai sudah sesi perkongsian daripada barisan panel pada petang ini. Diharap dengan perkongsian tersebut, para hadirin mendapat gambaran yang lebih luas tentang bagaimana persediaan yang perlu dilakukan bagi menepuhi alam universiti. Sekarang, ayolah sama-sama kita menyaksikan persembahan multimedia. Dipersilakan. Sekarang ni musim kemasukan pelajar barulah ke universiti dalam dan luar negara. Jadi biasa bila nak hantar masuk EU ni macam-macam kisah lah. Ada yang menangis, ada yang suka kena hantar dekat, kena hantar jauh, itu macam-macam. Dan banyaklah yang akan bagi nasihat, bagi peringatan, bagi duit pun banyak juga kan. Jadi saya nak kongsilah nasihat-nasihat yang biasa saya dapat dulu. Yang pertamanya, kena jaga kita punya niat. Kena ada sense of purpose. Apa tujuan kita belajar ni? Adakah untuk diri kita ataupun untuk keluarga, ataupun untuk agama, ataupun untuk negara kita. Tujuan ataupun niat ini menjadi satu driving force yang akan memberi kita motivasi untuk kita terus belajar. Itu biasalah ayat-ayat klise yang biasa kita dapat dengar kan. Yang keduanya, ni beza. Bila masuk EU ni, beza masa kita duduk asrama, beza masa kita duduk rumah ialah kena jaga masa. Tadi jaga niat, dalaman. Yang kedua jaga masa, kita punya disiplin diri. Di rumah ada mak ayah yang kejut bangun subuh, suruh study, suruh makan. Di sekolah pun sama. Ada warden, ada ustaz yang kejut kita nak suruh solat, nak pergi waktu prep dan sebagainya. Di universiti nanti hang sorang-sorang. Nak tidur pukul berapa, nak bangun pukul berapa, nak makan, nak pergi kelas, nak buat assignment, semua tu atas disiplin diri. Maka perlu pandai mengatur masa. Ada benda yang urgent tapi tidak important. Ada benda yang important tapi tidak urgent. Macam kita lah, tengok kita baca book banyak atau baca Facebook banyak. Itu pun jadi satu tanda kayu ukur pengurusan masa kita yang baik. Tapi yang saya suka pesan kepada adik ataupun sepupu saya nak masuk U ialah pesanan yang ketiga. Kena jaga kawan. Kena pilih kawan yang baik. Kalau kita silap pilih kawan, orang yang cemerlang best student di sekolah pun boleh kena dismiss masa U sebab silap berkawan. Mungkin culture shock, mungkin terlalu bebas pergaulan, maka kita mudah terpengaruh dengan kawan-kawan. Jadi pilih kawan-kawan yang rajin, yang baik-baik, yang jaga akhlak dan sebagainya supaya kita terbimbing dan juga terpelihara. Dan saya ingat satu nasihat oleh cikgu saya, jangan kawan sesama kita saja. Kawan dengan senior. Kawan dengan senior dan juga kawan dengan student yang buat master dan juga PhD. Supaya pemikiran kita ni lebih melangkaui kalau kita bersembang dengan kawan-kawan kita yang sebaya. Yang nasihat yang lain tu biasa dapat dengar. Tapi bagi saya inilah penentu seorang tu boleh berjaya atau tidak ialah kawan. Kawan sebilik, kawan pergi makan, kawan outing, kawan kat kelas, study group dan sebagainya ini jadi penentu seorang tu boleh berjaya ataupun tidak di universiti. Itu tiga perkara yang asas. Bonusnya ialah perlu juga terlibat dengan persatuan, dengan organisasi. Kena polish kita punya public speaking, leadership skill, interpersonal skill sebab perkara ini akan diukur oleh nanti. Biasa orang tanyalah, kalau dah masuk EU ni nak terlibat ke dengan politik, nak pergi program politik dan sebagainya. Itu terpulang. Nak pergi boleh tapi jangan sampai kita ponteng kelas, tak buat assignment. Jangan sampai kita tumpuk akademik sampai kita tak peduli langsung hal politik. Dan lihatlah mana-mana pemimpin negara pun ketika belajar tu sudah pun terlibat dengan politik. Kalau kita lihat Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri menggunakan nama pena Chat Dad ketika masih lagi belajar, menulis dan menghantar artikel-artikel dalam akhbar-akhbar yang menjadi rujukan ketika itu. Jadi perkara ini adalah satu perkara yang menjadi nilai tambah kepada mahasiswa. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan sesi kuis. Oleh itu, saya menyerahkan program ini kepada yang bertugas iaitu Saudari Nurul Akilah dan Nur Azira. Majlis mempersilakan.
Baiklah, terima kasih kepada pengacara majlis. Sekarang kita akan ke sesi kuis. Para peserta boleh menekan link kuisis yang telah diberikan di ruangan chat box. Para peserta juga diminta untuk menuliskan nama pendek sahaja berserta 4 digit terakhir nombor telefon anda yang telah anda isi di dalam Google Form kehadiran. Jom ramai-ramai join kuisis ni sebab kita ada sediakan hadiah yang menarik tau. Betul tak Akila? Betul. Saya rasa kita boleh start kita punya kuis sekarang. Good luck untuk para peserta. Okay, baiklah. Kita start ya. 1, 2, 3. Kita boleh nampak je kat Nampaknya situ. Nur Naziah dah naik. Wah. Oh, nombor pertama Adriana. Yang kedua Kedua, Tacha. Tacha. Yang ketiga Bunga. Ain dah naik. Cepat. Tacha naik. Tempat pertama je Tacha. Hebat dia. Siapa ni? Macam kenal. Mana yang lain? Amri. Faizah. Cepat Faizah. Haziq mana Haziq? Ya Allah, Tacha. Masih lagi di tempat yang pertama. Tacha ini masih di tempat yang pertama. Yang kedua Amri dah Adriana dan naik. ketiga Bunga. Ya, Intan. Bunga dah ke tempat kedua, ya Allah. Bunga. Cepat korang, masih ada lagi masa, masih lagi ada peluang untuk menang. Tacha masih kekal di tempat pertama. Ya. Okay, bunga dah naik sikit. Ada Siapa masih ada peluang lagi? Wow. Amri dah naik. Amri. Ni betul-betul nak hadiah ni. Yang lain masih ada lagi peluang. Alia Munirah. Okay, masih ada lagi yang berhabis sabar. Oh, kita boleh tengok Aina. Banyak lagi. Masih ada peluang lagi. Ya. Tacha masih lagi di tempat yang pertama. Oh, Alia Munirah nampaknya dah maju ke hadapan. Lagi ada masa, masih lagi ada peluang. Jawab dengan baik-baik ya. Masih ada yang belum habis jawab ke Kila? Masih ada ramai lagi. Ada lagi. Ramai lagi. Kita tunggu yang belum habis jawab tu. Kita tunggu dalam masa 1 minit lagi. Lepas tu kita akan end. Kita tengok siapa menang. Uish. Aina terus. Tacha je di tempat pertama Aina. Dan juga Aulia. Terus di tempat yang cantas. ketiga. Tacha dah ke tempat kedua. Aulia Munirah dah ketiga. Okay, kita tengok siapa pemenang dia. Nombor ketiga Intan. Yang kedua Bunga. Yang pertama Aina. Ya Allah, tak disangka-sangka. Tahniah buat para pemenang. Tahniah. Ya, Masya Allah. Disangkakan orang lain naik ya. Semua. Masya Allah, hebat. Okay, tahniah diucapkan buat para pemenang. Yang tak menang tu tak apa, jangan sedih. InsyaAllah ada lagi, kita buat lagi kuis. InsyaAllah. Okay, baiklah. Sesi kuis kita telah tamat. Saya serahkan semula program ini kepada pengacara majlis. Seterusnya, kita akan ke sesi bergambar. Oleh itu saya akan menyerahkan sekali lagi kepada saudara Ahmad Izzuddin untuk mengendalikan sesi bergambar bersama para peserta. Dipersilakan.
Hello semua, Assalamualaikum. Okay, semua dah ready belum nak bergambar ni? Okay, minta untuk semua buka kamera ya, semua kita bergambar. Buka kamera semua. Okay, buka kamera. Sekejap saja, kita akan ambil 2 gambar saja, satu gambar satu gambar formal dan satu gambar freestyle, informal. Okay. Semua dah ready ke? Okay, saya akan ambil ya. 1, 2, 3. Okay. Sekejap ya, saya cek. Okay, lagi sekali gambar informal, gambar freestyle. Semua standby. 1, 2, 3. Okay, selesai. Terima kasih semua. Baiklah, dengan berakhirnya sesi kuis dan sesi bergambar itu tadi, maka berakhirlah program kita pada petang ini. Semoga kita semua mendapat input-input yang berguna yang dapat kita praktikan sebelum menempuhi alam universiti nanti. Diminta kerjasama para hadirin untuk mengisi borang maklum badas yang telah disediakan di ruang checkbox. Dan kami juga akan memberikan juga borang maklum badas tersebut di grup WhatsApp nanti. Oleh itu, saya mewakili semua ahli jawatankuasa majlis sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin yang setia bersama kami sehingga ke hujung program. Segala kekurangan yang berlaku sepanjang majlis ini berlangsung, kami mohon kemaafan. Berjumpa lagi kita pada masa yang akan datang. InsyaAllah, sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.